Ini satu benda yang menarik untuk kita lihat dan menjadi satu teladan yang baik untuk kita urak langkah ke depan, khususnya. Sangat-sangat berbeza kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni. Diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video di mana ada pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Malaysia, baik itu kaum milenial ataupun politikus di Malaysia, yang mengatakan pemilu 2024 Indonesia itu bisa menjadi teladan bagi Malaysia untuk bisa meniru, dan politik Indonesia itu lebih matang dan juga lebih maju. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sekarang yang orang panggil dia dancing grandfather berbanding yang dulu sebagai seorang general. Jadi bagaimana? Terima kasih Saudara Nizam. Kalau kita sedikit membuat imbas kembali, sebenarnya memang berlaku perubahan taktikal yang ketara dalam kempen Prabowo khususnya. Bermula daripada tahun 2009. Kita kena ingat beliau bermula ni tahun 2009 sebagai calon wakil presiden Perdana Megawati. 2014 kali pertama sebagai calon presiden, kali kedua sebagai calon presiden pada tahun 2019, dan ini calon yang ketiga. Memang berlaku perubahan yang agak drastik daripada segi kempen, walaupun sebenarnya ada pandangan-pandangan di media Indonesia yang mengatakan bahawa perubahan itu sebenarnya kosmetik, kerana Prabowo masih lagi mengekalkan identiti general beliau tu kalau beliau berada dengan publik dan sebagainya. Walau bagaimanapun, selain daripada apa yang Saudara Fakhrul Razi sebut sebentar tadi, satu benda yang menarik dalam pemilihan Indonesia yang menyaksikan pertarungan untuk meraih sebanyak 200 juta suara, dan 113 juta adalah generasi Z. Kita kena ingat pertarungannya itu. Yang menarik untuk dibahaskan di dalam pemilu kali ini ialah bagaimana setiap parti melaksanakan inovasi-inovasi politik yang unik dan berbeza di dalam komposisi parti yang baik, pasangan calon pertama 1, 2 dan 3. Ini satu benda yang menarik untuk kita lihat dan menjadi satu teladan yang baik untuk kita urak langkah ke depan, khususnya. Dalam konteks Prabowo, saya kira untuk kali yang ketiga ni dia bukan sekadar laki sebenarnya, kerana memang bukan menjadi satu rahsia bahawa Jokowi di belakang Prabowo. Malah seorang pakar undang-undang di Indonesia menyatakan bahawa mungkin ini pertama kali dalam dunia seorang presiden tidak berkempen untuk partinya sendiri, tetapi berkempen untuk calon dari parti yang pernah menjadi seterunya. Itu satu. sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi, yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai. Pemilu pilihan raya umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres, pilihan raya presiden Indonesia 2024, aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai pesta demokrasi di Indonesia, yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang mana Indonesia sekarang ni, dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni. Diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden, naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. 3 pusingan debat dianjurkan, dan ketiga-tiga calon presiden dan naik presiden daripada setiap parti ni, diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang yang untuk bawa Indonesia ni ke satu tahap yang lebih tinggi selepas era Joko Widodo selama 2 penggal. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi, yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai
ramai. Contohlah kalau Ya, PRU ya. pada tahun 2022, PRU 15, kita tak nampak pun ada debat yang Di disiarkan sana nggak ada secara live. debat Orang itu ya? ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalaulah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Kalau korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah sini sana ke. Tak. Aku boleh katakan kalau korang tengok diorang punya kempen lah, kempen daripada calon Prabowo Subianto, iaitu Menteri Pertahanan Indonesia lah. Dia punya pasangan adalah Gibran Rakabuming, iaitu anak kepada Presiden Joko Widodo. Yang mana kempen dia ni lebih kepada mendekati orang muda. Kalau kau tengok dia punya kempen, kau takkan percaya dia ni adalah Menteri Pertahanan, dia ni bekas Panglima Tentera Indonesia. Sebab dia punya kempen, dia menari. Orang nak tengok dia menari. Daripada dia bercakap, berucap, orang nak tengok dia menari. Dia punya tagline tu gemoy. Dan perkara ni kita tak nampak pun dekat Malaysia ni. Rasanya Malaysia ni belum boleh menerima pembaharuan macam Indonesia lakukan. Dan perkara sama dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP, iaitu Ganjar Pranowo dan dia punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni, pilihan raya umum, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah apalah. Tapi Indonesia ni, Ganjar Pranowo punya kempen adalah pergi mana-mana tangan macam ni, jari macam ni untuk raih undi, salam metal. Maksud salam metal tu adalah diorang ni sebenarnya nak dekati pengundi. Jadi bila dia nak dekati pengundi, dia cuba untuk meremajakan diri diorang. Waktu diorang berdebat kan, diorang pakai jaket metal, jaket rock lah orang cakap. Aku rasa boleh dicontohi oleh parti-parti politik, pemimpin politik di Malaysia ni untuk tengok bagaimana Indonesia sekarang sedang bergerak ke hadapan dalam pesta demokrasi. Dan lebih menarik lagi, setiap kali pilihan raya di Indonesia ni, diorang ni akan disokong oleh artis-artis dan menjadi penarik penyokong kepada orang. Contohnya Ganjar dengan Mahfud MD ni tadi, dia diberi sokongan oleh slang. Jadi kalau kau tengok kempen dia, di sepanjang kempen dia, contoh di Stadium Gelora Bung Karno ke apa, kau akan tengok kempen dia bukan bagi ucapan, bagi tabur janji itu ini, tak. Dia lebih kepada ucapan sedikit, hiburan banyak. Itulah cara kau nak tarik undi. Bukanlah kau bagi ucapan, kau cerita si orang sini tak betul, orang sana tak betul. Kau betul-betul sangat ke? And then di Indonesia sekarang ni, diorang ni lebih kepada chill lah. Tak adalah sampai nak berbunuh-bunuh, tak adalah nak tuduh kalau dia ni jadi Perdana Menteri, LGBT diluluskan, kalau ni jadi Perdana Menteri, habis Melayu. No, that is not. I think Malaysia should follow pesta demokrasi yang ditonjolkan oleh Indonesia ni, yang dah letakkan negara diorang pada satu tahap yang tinggi. Itu bercakap mengenai pesta demokrasi. Siapakah 14 Februari ni akan jadi Presiden dan Naib Presiden Indonesia? Ada 3 calon, Anies Baswedan, dia punya pasangan Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang sebenarnya dah kalah 3 kali. Dia dah pernah kalah naib presiden, dia dah kalah 2 kali presiden dengan Jokowi. Dia kali ni dia partner dia anak kepada Jokowi, Gibran Rakabuming. Dan yang ketiga adalah bekas Gubernur Jawa Timur, iaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi daripada 3-3 ni, secara atas kertasnya, secara survey ni, memanglah Prabowo Subianto yang menang sebab dia punya pengaruh sangat luar biasa dan partner dia tu anak kepada Jokowi. Jadi influence tu ada kat dia orang. Tapi aku rasa kan pada 14 Februari ni mustahil akan berlaku satu pusingan. Sebab kalau korang nak jadi presiden, naik presiden, mana-mana calon kena menang lebih undi 50%. Tapi kalau kurang daripada 50%, dia akan masuk kepada putaran kedua ataupun pusingan kedua yang dia akan diadakan pada Jun nanti. Kalau aku Indonesia, aku tak vote Prabowo Subianto sebab rekod dia buruk. Bekas Panglima Angkatan Tentera dipecat pada tahun 1998 kerana waktu 1998 reformasi, cara dia handle orang yang berdemonstrasi ni. Indonesia ni kan popular dengan tak puas hati turun jalan, tak puas hati turun jalan. Jadi Prabowo maksudnya ni dia sangat popular dengan tiada jalan lain kecuali militer. Jadi red flag sikit lah Prabowo Subianto ni kan, sebab dia punya track record buruk, and then umur dia pun dah 75, dah pernah kalah 3 kali. Jadi kenapalah nak kena angkat dia jadi Presiden Indonesia? Tak payah kot nak pilih bekas Panglima Tentera kan, sebab kita bukan nak pergi berperangan, kita nak someone yang cool like Jokowi. Sebab apa? Sebab Jokowi ni dia sangat chill. Dia tahu orang Indonesia ni suka berdemonstrasi atas jalanan dan dia tak gunakan kekerasan. Dia tahu bila kau dah penat, kau akan balik kan. Tak macam Prabowo. Waktu 1998 berapa ramai yang meninggal atas jalan kan. Jadi kalau akulah orang Indonesia, aku pilih Ganjar Pranowo. Karakter dia lebih kurang Jokowi.
Dan Demikian, aku rasa dia layak untuk jadi Presiden Indonesia based on dia punya experience. Dan waktu debat pun dia one of the candidate yang paling menonjol, yang paling suka sekali bagi akulah. Oke teman-teman, ya demikian satu reaksi dari orang Malaysia, baik itu politikus ataupun kaum muda milenial di sana. Memang benar ya, pemilu 2024 Indonesia memang mengundang perhatian baik masyarakat Indonesia sendiri ataupun negara-negara tetangga seperti halnya Malaysia. Banyak tokoh-tokoh baik itu tokoh politik, kaum muda milenial Malaysia menyoroti tentang pemilu, tentang perpolitikan di Indonesia. Mereka menilai bahwasanya tingkat kedewasaan politik Indonesia itu lebih matang, lebih maju dibanding dengan Indonesia, dan demokrasi Indonesia itu lebih terbuka, lebih transparan, dan wajarlah kalau mereka itu bilang bahwasanya perpolitikan Indonesia ataupun demokrasi Indonesia itu bisa menjadi satu teladan buat Malaysia bisa meniru ataupun mencontoh. Oke teman-teman, ya demikian satu respon dari tokoh-tokoh Malaysia tentang pemilu 2024 Indonesia. Oke teman-teman, ya gimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.